Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita meneruskan hadirin hadirat sebab-sebab yang membawa kepada yakin. Seterusnya, hari itu kita dah sampai sebab yang kedua, iaitulah menolak atau melawan segala perkara-perkara yang datang kepada diri yang menafikan yakin, iaitulah melawan syahwat dan syubhat. Melawan syahwat dan syubhat. Kita menjauhkan diri kita daripada syahwat dan syubhat bagi orang yang belum terkena, yang masih lagi dalam afiah. Jauhkan diri daripada punca-punca yang membawa kepada syubhah. Sebab itu para ulama ahli sunnah wal jamaah seringkali memperingatkan kita supaya menjauhkan diri daripada golongan ahlul bid'ah wal dhalalah. Golongan ahli bid'ah yang sesat. Kerana mereka ini membawa syubhat. Syubhat ni apa makna? Benda yang samar, benda yang bercampur di antara hak dengan batil. Beza dengan syahwat. Syahwat ni benda yang menjadi keseronokan jiwa manusia, yang bertentangan, yang bercanggah dengan logik akal. Jadi secara asasnya syahwat, akal tahu bahawa syahwat ni tak bagus. Betul tak? Macam yang telah kita bincangkan dulu masa kita belajar kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Berbanding dengan syubhat. Syubhat, benda yang samar pada basirah. Benda yang samar pada basirah. Basirah ni apa? Pandangan mata hati, akal. Akal sendiri menjadi kabur untuk membuat penilaian. Ni baik ke tak baik ke? Betul ke salah ke? Kan? Itulah syubhat. Syubhat ni dia ada betul, ada salah, tapi bercampur. Maka jadilah ia benda yang batil. Tak? Dan syaitan suka kita mengikuti syubhat, sebagaimana dia suka kita mengikuti syahwat. Nas'alullah al-afiyah. Oleh itu, kita disuruh, diwajibkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhu katsirun minan nas, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi, melindungi dirinya daripada perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, dia telah membebaskan dirinya dan maruahnya daripada tuhmahan jahat. So syubhat ni tak kira lah syubhat dalam bab makanan, bab pekerjaan. Dia ada benda sama-sama, dan termasuk syubhat yang paling besar adalah dalam bab kepercayaan, dalam bab iman, dalam bab i'tiqad. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi
Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang menjebakkan dirinya ke dalam syubhat, hampir pasti dia menjebakkan dirinya ke dalam haram. Karra'i yar'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fih. Seperti pengembala yang bawa binatang dia meragut di sempadan tanah larangan. Hampir pasti binatang gembalaannya itu akan masuk ke dalam tanah larangan. Jadi ini benda penting. Kita disuruh menjauhi syubhat. Dan yang paling besar dalam akidah, dalam iman. Kita ambil apa yang jelas. Nabi SAW juga bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggal apa yang meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Sebab itu dalam akidah ni kita kena pastikan akidah kita berpegang dengan akidah yang jelas daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Siapa yang pegang dengan Quran, Sunnah dan Ijma', faman qala bil kitabi wa sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Adalah dia termasuk dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tak kira lah dia tahu ahli sunnah wal jamaah, dia tak tahu. Yang penting kita ni bukan jenama. Ya. Bukan jenama apa nama kita kata, jenama cop golongan itu. Ya. Buat apa engkau mengaku diri engkau salafi, dia dah salafi, semua orang lain tak salafi, dia pergi jarah orang tu, jarah orang ni, bid'ahkan orang tu, bid'ahkan orang ini, dia seoranglah salafi dalam Malaysia ni, geng dia saja salafi, tok guru dia saja salafi, orang lain semua tak salafi belaka. Ya. Tapi hakikatnya yang dia sangka, yang dia pegang dengan salafi itu bukan salafi pun. Manhaj dia bukan manhaj salafi pun, bahkan ilal khawarij aqrab, lebih hampir dengan manhaj khawarij. Ya. Membid'ahkan orang tanpa hak, mengkafirkan orang tanpa hak. Ya. Akhirnya di akhirat nanti muflis. Nasallallahu al-afiyah. Dan terselah pada dia bahawa selama ni yang dia menyangka dia itu ahli sunnah wal jamaah, dia bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Buat pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berdaftar dengan kami, maka dialah ahli syurga. Siapa yang tak berdaftar dengan kami, contoh. Bukan cerita besar reti, contoh. Siapa daftar dengan kami, ahli syurga. Siapa tak daftar dengan kami, ahli neraka. Habislah. Diwahabikan orang itu, diwahabikan orang ini. Dituduh orang ini teroris, orang ini pengganas, orang ini apa. Padahal dia itulah bapa segala pengganas. Menerakakan orang, mengkafirkan orang. Siapa yang tak masuk pertubuhan dia, tak ikut cara amalan dia, yang bukannya datang daripada Quran Sunnah, yang dia ijtihad, yang dia sendiri faham, bukannya nas tanzil. Siapa yang tak ikut kepahaman dia, habislah orang itu wahabi, orang ini ekstrim. Ya. Akhirnya apa yang berlaku di akhirat nanti kita takut, tengok-tengok tak ada apa. Kan? Allahul Musta'an. Budaya kafir mengkafir, budaya sesat menyesatkan. Ya, budaya meneraka dan mensyurgakan orang ini. Ini bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, betul tak? Ya. Yang ini individu. Ahli sunnah wal jamaah kita tidak ada masalah untuk kata perbuatan ini
salah, perbuatan ini sesat, perbuatan ini menyimpang, perbuatan ini maksiat. Takkan bila kita kata konsert nyanyi-nyanyi, pesta nyanyi-nyanyian ni haram. Salah ke cakap yang tu? Tak salah. Kita mencegah orang pergi daripada konsert tersebut kerana dia bercanggah dengan hukum syar'i. Tak salah. Yang salah yang duk kunci mulut. Kan? Itu salah. Tapi janganlah menerakakan orang yang pergi. Seolah-olah macam kita sendiri yang pegang pintu syurga, kita pula tutup pintu tu. Jangan bagi dia masuk dah. Jangan betul. Seolah-olah kita ni pemegang kunci pintu taubat. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak tahu. Ya. Kita tak tahu apa kesudahan nasib. Yang penting kita doakan hidayah untuk orang Islam, untuk umat manusia. Untuk diri kita sendiri, kita sentiasa minta hidayah dengan Allah dan juga untuk orang lain. Jadi ini benda-benda macam ini. Jadi kita kena jaga, kena pastikan akidah kita itu bersih daripada syubhat. Bersih daripada penyimpangan daripada Quran, Sunnah, Ijma'. Apa yang Quran, Sunnah, Ijma' kita pegang. Apa yang tak jelas, datang syubhat, kita kata saya ikut Quran, Sunnah, Ijma'. Dalam akidah, ni dalil dia. Kan? Adapun awak punya pandangan, awak punya tafsiran, awak punya itu tak jelas, samar, tak salah tinggal, bahkan wajib tinggal. Wajib tinggal. Ya? Ini mesti. Kita mesti menjauhi syubhat. Syubhat mencalarkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mesti mengekang syubhat-syubhat. Tengok semalam kecoh berita, ya, ada pihak berkuasa akan menarik balik rayuan mereka ke mahkamah supaya penggunaan kalimah Allah dan beberapa kalimah lain itu kekal menjadi hak eksklusif umat Islam di Malaysia. Kenapa dulu kita melarang orang Kristian menggunakan istilah ini dalam mereka punya publications? Kerana kita takut bila mereka menggunakan istilah-istilah ini dalam buku-buku dan kitab mereka, itu menjadi pemudah cara bagi gerakan dakwah kristianisasi dan boleh mengelirukan umat Islam. Memang dari segi hukum syarak yang asal memang tidak ada larangan, tidak ada nas melarang orang Kristian sebut Allah. Memang ialah tak ada isu, tapi berbalik yang larangan ini manutun bil maslahah, dibina di atas kemaslahatan, melihat kepada mafsadah yang lebih besar jikalau ia dibiarkan. Bukan kita tak bagi dia sebut Allah, ya? menggunakan mencetak buku-buku pendidikan mereka itu dengan menggunakan istilah Allah, mengganti perkataan Tuhan. Ya? Kerana dia boleh menjadi pemudah cara kepada penyalahgunaan. Nah, kita sampai hari ini menjadi tarik tali isu penggunaan certain ubat, penggunaan dadah. Ya. Kerana apa? Kerana kita takut ia disalahguna dan kita tidak ada mekanisme yang padu dan jitu untuk mengawal penyalahgunaan tersebut. Tidak. Kita tak berani nak luluskan cannabis, ganja, ya, ketum, ya.
Kerana kita takut akan berlaku penyalahgunaan yang lebih besar mudaratnya daripada manfaat. Ya. Orang kesihatan fizikal begitu bersungguh-sungguh marah bila dibenarkan nikotin dan vape, kerana dia merosakkan kesihatan. Bagaimana pula kita sebagai penjaga kesihatan, petugas yang menjaga kesihatan rohani manusia, jadi lepas mereka dah benarkan bahan yang merosakkan kesihatan tubuh badan, takkan kita nak biarkan mereka benarkan pula bahan yang boleh merosakkan kesihatan rohani. Kalau jasmani pun rosak, rohani pun rosak, apa nak jadi? Kan? Jadi sebab itu sepatutnya benda-benda macam ini rujuk kepada pihak yang betul-betul berautoriti, mengikut nasihat. Mengikut nasihat. Pemerintah yang tidak ada ahliyah, kelayakan untuk berijtihad dalam isu yang dia buat keputusan, dia mesti mengikat dirinya atau diikat dirinya dengan nasihat penasihat. Katalah Kementerian Dalam Negeri, menteri dia bukan orang agama, bukan ustaz, bukan orang yang mahir dalam selok-belok hukum hakam. Dia nak buat satu keputusan tentang agama Islam, hukum syarak yang melibatkan kepentingan Islam, maka dia tak boleh ijtihad, pasal dia bukan ahli ijtihad. Maka dia kena serahkan keputusan itu kepada panel-panel pakar yang menasihati. Apa keputusan yang kena nasihat, dia wajib ikut. Ya. Kalau dia tak ikut, maka dia sudah melanggar bidang kuasa yang syarak berikan. Dan dia telah buat satu tindakan yang bercanggah dengan kelayakan. Dan dia telah berhukum dengan secara jahil dan tanpa ilmu. Itu contoh. Ya, contohlah. Kita bagi contoh. Apa-apa lah, tak tahulah isu apa, tapi contoh. Ya. Untuk menjaga jangan sampai tersebar syubhat. Ya. Jadi ini kita kena hati-hati. Ya. Dan syubhat ni banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan syubhat inilah yang merosakkan keyakinan, merosakkan iman yang kita nak kena jaga. Itulah datang kita kata ta'zizul yaqin, mengukuhkan keyakinan. So syubhat ni kita boleh bahagikan, ada syubhat yang berkaitan dengan akidah. Ada syubhat yang berkaitan dengan masadir, sumber penerimaan agama dan cara istidlal. Ini syubhat yang paling besar. Syubhat berkenaan dengan keabsahan autoriti Al-Quran, syubhat tentang keabsahan dan autoriti sunnah, seperti syubhat golongan ingkar sunnah, golongan pengingkar sunnah anti hadis. Mereka ada syubhat yang mereka bawa, yang mana syubhat mereka cukup bahaya kerana boleh merosakkan secara total, na'udzubillah min zalik, pegangan agama. Syubhat tentang autoriti Al-Quran. Ya. Sebab itu kita bincangkan, alhamdulillah kelas kita dah nak habis, ya, tentang kehebatan Al-Quran, dan kita berharap supaya apa yang kita belajar itu disebar luaskan. Kita An-Naba'ul Azim itu menjadi bahan bacaan, bahan telaah para pelajar,
di universitas. Tak kiralah bidang agama atau bukan bidang agama. Ya. Jadi bahan bacaan. Kita tak nak ni pesta buku tak berapa lama ni. Ya, pengalaman kita nak pergi pesta buku tiap-tiap tahun. Apakah booth yang paling meriah ramai orang? Ialah yang kawasan novel. Cerita-cerita khayalan. Cerita-cerita makruf lah. Biasanya novel itu kalau dah dijadikan filem atau drama TV3, pakat meletup, pakat cari. Ataupun komik-komik. Kita tak nak lagi orang. Novel, ada novel yang bagus. Kita tak nafikan. Novel ni antara wasilah yang baik untuk menyalurkan ilmu dan memantapkan keyakinan. Betul. Dan novel juga boleh menjadi wasilah yang memudaratkan. Jadi sebab itu kita menggesa juga mereka-mereka yang ada kepakaran, kepandaian dalam ilmu agama dan ada kemahiran menulis untuk menulis. Ya? Perlu ada collaboration, kerjasama antara agamawan dengan seniman, dengan orang yang ada kepandaian penulisan kreatif ini. Untuk menghasilkan, kita nak mengajak agama itu dalam bentuk penceritaan, dalam bentuk novel, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk prosa, puisi, syair, pantun. Nenek moyang kita dah buat lama dulu. Dalam sejarah orang Melayu. Ini adalah di antara medium yang mereka gunakan untuk menyampaikan agama. Memantapkan akidah dan keyakinan. Nenek moyang kita dah buat lama. Jadi dia adalah, dan para ulama dulu dah buat lama. Ya? Nenek moyang di sini bukan nenek moyang nenek kita di rumah. Nenek moyang ulama-ulama Islam dahulu. Itu maksud kita. Kita berhujah nenek moyang, nampak? Bukan nenek moyang hak tak ketahuan. Kan? Allah Ta'ala berhujah nenek moyang juga dalam Quran. Millata abikum Ibrahim. Tuhan berhujah dengan Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim nenek moyang yang betul. Kan? Yang sepatutnya dia ikut. Kalau dah kata nak ikut nenek moyang sangat. Ni Nabi Ibrahim, moyang segala moyang. Awak tak mau ikut. Itulah masalah manusia hak suka berhujah syubhat nenek moyang ni. Dia nenek moyang hak yang dia kenal ya. Kan? Padahal nenek pada moyang kepada moyang hak yang berada di atas kebenaran, di atas al-haqq. Tak mau ikut. Kan? Ini masalah. Jadi point dia ialah kita kena berhati-hati. Kita nak bahan bacaan kita berkualiti. Bagi pesta buku, cari buku-buku yang boleh menambahkan keyakinan. Ya, boleh menambahkan keimanan. Target sebelum next pesta buku mesti dah habis baca, faham. Ya. Kita nak buku bahan-bahan bacaan yang macam ni bercambah dalam masyarakat, menjadi tempat, menjadi bahan bacaan utama orang. Bacaan ilmiah. Ya. Ilmiah ni bukan mesti semua bahan bacaan ilmiah itu ditulis dengan uslub ilmi, gaya bahasa akademik. Boleh jadi dia bahan ilmiah tapi ditulis dengan gaya bahasa orang kata apa, gaya bahasa yang bersifat kesastraan. Ya. Jadi ini yang kita nak. So balik pada isu syubhat tadi, ada syubhat yang berkaitan dengan masdar. Syubhat yang berkaitan dengan Quran, syubhat yang berkaitan dengan hadis. Kita ada syubhat yang berkaitan dengan akidah. Beriman dengan Allah, ini yang paling besar dan paling bahaya. Syubhat berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kita bagi akidah tu, syubhat berkaitan dengan Allah, dengan Rasul, syubhat berkaitan dengan hari akhirat, syubhat berkaitan dengan malaikat, syubhat tentang azab kubur contoh. Ya. Dan kita juga ada syubhat berkaitan dengan at-tashri', pensyariatan, hukum hakam syariah. Syubhat berkaitan dengan kata faraid, hukum hakam faraid. Syubhat berkaitan dengan sistem ekonomi Islam. Syubhat berkaitan dengan hukum hakam tutup aurat, hukum hakam wanita, hak-hak wanita, ya, isu-isu rumah tangga, politik, kerajaan, jenayah, perundangan, hudud dan seumpama dengannya. Ini semua syubhat yang banyak mengelilingi kita, yang perlu kita sentiasa waspadai. Jauhkan diri kita daripada golongan yang menyimpang, golongan ahli bid'ah, golongan liberal, golongan anti hadis, golongan feminis, ya, golongan sekularis, ya, golongan apatah lagi atheist. Na'udzubillah min zalik. Kita kena jauhkan diri kita. Kita kena ada distance, jangan dengar, tutup telinga kita, tutup mata kita. Jangan lihat, jangan dengar. Ini adalah asal. Asal kita nak menjaga diri kita daripada syubhat ialah kita menjauhkan panca indera kita daripada syubhat supaya dia tak masuk ke dalam kalbu kita. Itu asal. Jikalau syubhat itu datang juga kerana kita hidup dalam dunia tanpa sempadan, orang kata lah ni, kan? Tambah-tambah kita di Malaysia ni payah nak lari daripada syubhat. Kan? Kita scroll Facebook dan kita, masalah kita sekarang ini, we cannot stop technologies. Ya. We cannot stop technologies. Technologies will come. Ya. Tetapi but we can educate the users. Kita boleh mendidik pengguna. We can educate the builders, the programmers. Kita boleh mendidik orang yang buat teknologi, orang yang menghasilkan program-program teknologi, supaya mereka ini dalam setiap tindakan mereka tidak melanggar batas-batas etika universal yang merupakan nilai-nilai al-qiyam al-islamiyah al-mutlaqah, nilai-nilai Islam yang objektif. Kita tak boleh halang orang guna Facebook. Kalau hari ini ada orang keluar fatwa haram guna Facebook kerana ada mudarat, fatwa ini, kita confirm fatwa ini tidak akan selari dengan kaedah syarak. La yastaqim ma'al qawaid syar'iyyah. Ya? Kerana melarang menggunakan Facebook untuk mengelak mudarat Facebook atau Twitter atau TikTok ini marhalatun qad tujuwizat. Telah berlepasi marhalah itu. Melarang ini marhalah sebelum ia menjadi umumul balwa. Sekarang penggunaan media sosial ini sudah menjadi umumul balwa, bahkan sudah menjadi satu, kita kata, hajat yang mendesak, yang menghampiri darurat, menghampiri keperluan. Dia bukan lagi menjadi tahsiniat. Kerana apa? Dia sudah menjadi saluran. Sama macam televisyen, sama macam surat khabar, sama macam radio. Ya. Kerajaan nak sampaikan apa-apa polisinya pun melalui media sosial ni lah. Nak memberi pendidikan, kesedaran tentang apa pun, media sosial ni lah. Kalau di TV iklan pun, dia iklan 10% je. Lepas tu maklumat lanjut sila layari atau follow Instagram kami, TikTok kami, akaun Facebook kami, akaun Twitter kami.
Nampak? So you cannot achieve 100% information just by watching televisions. Not anymore. You will not gain the perfect information just by listening to the radios, the chit chat, the talking, the radios. Even the radio still also use the same tagline. Perbincangan, sekianlah perbincangan kita hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan para pendengar nak mendapat maklumat lanjut, bolehlah layari, bolehlah follow, bolehlah ikuti. Sila like, sila share. Dah tak ada jalan dah. Kan? So can kita menyampaikan ilmu agama pun, subhanallah, melalui media sosial hari ini, sekarang ni. Kan? Memudahkan. Dia boleh menjadi wasilah ilmu dan wasilah kejahilan juga. Nasallallahu al-afiyah. Jadi kita tak boleh menghalang. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah kita mendidik dan memberi garis panduan. Itu yang kita boleh buat sekarang ni. Ya, untuk bagi fatwa jangan bukan kata fatwa tu tidak relatif, bahkan tidak menepati dah semangat dan ruh fatwa yang sebenar. Ya? Ini kita kena faham. Ya? Sebab benda tu dah jadi umum balwa. Tak boleh bagi fatwa yang bercanggah dengan konsep dan kaedah dan dalil fatwa itu sendiri. Jadi syubhat ni akan datang kepada kita walaupun kita cuba lari, cuba mengelak, tapi kita akan terserempak dengan dia di merata tempat. Di televisyen, di radio, di media sosial. Ini adalah tempat yang terbesar lah. Yang kita tak boleh lari. Yang kita tak nak lari. Kalau kita tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada TikTok, tak ada Instagram, tak ada apa, masuk dalam WhatsApp group. Ya. Bukan orang lain yang main, adik-beradik kita yang share. Ya. Tak payah nanti orang luar. Tak ada dalam group family, main personally, ada orang forward, ada orang hantar. Ya. Dekat apa nama WhatsApp, dekat Telegram. Ya. Jadi di mana-mana kita boleh terserempak dengan syubhat. Kita ingat nak mengaji agama, tengok TikTok ustaz ni ada 1000 followers. Kan? Viewers dia lagilah mencecah dah 10,000. Kan? Kita pun ingat nak mengaji ilmu agama. Kan? Sekali buka tuk-tuk tu dia kena syubhat. Betul tak? Kita ingat kita nak untuk ilmu agama. Buka-buka nak follow mengaji, ceramah agama, nasihat 3 minit. Konon-kononnya. Buka-buka tengoklah syubhat. Kan? Syubhat. Subhanallah. So bagaimana? Siapa yang datang padanya syubhat, dia kena segera menghilangkan syubhat dengan merujuk kepada ahli ilmu. Dengan mengkaji. Mengkaji ini maknanya bukan kata dia saja kena piduk perpustakaan. Maksudnya dia kena bertanya 2-3 orang mungkin. Mungkin seorang tak cukup. Tanya 2-3 orang ustaz. Buat perbandingan. Buat penilaian. Buat rujukan. Buat bahan bacaan sedikit sebanyak. Ya.
Dan yang kedua, bila kita dah buat benda tu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melindungi diri kita. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa banyak-banyak kepada Allah Taala supaya syubhat tadi tidak merosakkan kita, tidak menjejaskan kita. Dan yang terakhirlah dia berhenti melayan syubhat tersebut. Jangan berterusan dengan melayan syubhat. Pegang dengan yang yakin. Kita ada kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak dihilangkan dengan syak dan ragu-ragu. Syubhat pada asalnya ia meragukan. Jadi sepatutnya kita stay atas keyakinan. Ini penting. Jadi kita kekal dengan apa yang telah kita pegang daripada kebenaran. Tapi macam mana kita nak stay dengan kebenaran? Kita mestilah berpegang dengan kebenaran berdasarkan ilmu. Sebab itu syubhat ni mudah kena kepada orang yang hanya imannya hanyalah berdasarkan taklid. Orang yang jadi Islam hanya berdasarkan kepada kerana inilah cara, this is the way how I had been raised by my parents. Maka orang ini kita tak kata iman dia tidak sah, tapi iman dia sentiasa terdedah kepada risiko. So kita kena upgrade. Pertama sekali dalam langkah kita nak menjaga diri kita daripada syubhat, kita kena upgrade, kena naik taraf cara kita beriman dengan ilmu, dengan menerima didikan, belajar ilmu. Itulah cara yang terbaik. Supaya kita kenal kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, bukan berdasarkan hanya ikut tanpa tahu. Kerana bila kita ikut tanpa tahu, risiko untuk kita goncang bila datang tiupan angin syubhat itu lebih kuat. Nas'alullah al-afiyah. So itu adalah yang kita sebut antara cara untuk kita memantapkan keyakinan, kita menjaga diri kita daripada syubhat dengan kaedah-kaedah yang kita sebut tadi. Demikian juga syahwat. Hampir sama kaedah dia. Syahwat ni, kalau kita, syahwat ni lagi payahlah dalam satu sudut. Syahwat ni memang ada dalam diri kita, kecenderungan dari kita. Tetapi menghilangkan syahwat lebih mudah. Kerana syahwat diketahui oleh akal, ianya benda yang tak elok, benda yang merosakkan. Maka dan ada jalannya yang mudah, itulah dengan taubat, dengan istighfar. Ya. Cuma syahwat juga berpotensi menaikkan dirinya menjadi syubhat. Itu. Yang bahaya itu bila syahwat menjadi syubhat. Jadi kita kena elakkan juga diri kita daripada syahwat. Seterusnya yang ketiga, dia kata al-azmul jazim 'ala al-'amal bi mardatillahi 'azza wa jalla fayuqdimu al-'abdu 'ala dhalika min ghairi nadharin fil hisabat. Keazaman yang jitu untuk beramal dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, tawakal 'ala Allah. Serah diri kepada Allah, buat tanpa mengambil kira hitungan-hitungan. Bila kita nak buat satu benda yang kita yakin benda ni ada redha Allah, kita tahu ini suruhan Allah, ini ibadah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, buat. Tak payah dah ambil kira kot tadi kalau jadi macam ni macam mana, jadi gini. Tak payahlah, buat. As long as ini ibadah,
ini benda yang boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah, buat dulu. Kan? Nak baca Quran lepas subuh, cakap lagi dan kan nak masak nasi lemak, dah baca dulu Quran. Tak apa. Kan? Baca dulu Quran walaupun setengah muka. Tak apa. Kan? Ni ada nampak orang minta derma ni, ada orang ni lagi tapi takut lagi bulan ni, hujung bulan ni kot ada emergency ke apakah, duit tak cukup ke. Tak, bagi derma tu, tak apa. Pasal bukan nak pergi mana, Tuhan janji ganti. Didik diri kita untuk percaya dan yakin, tawakal pada Allah Ta'ala. Yakin dengan janji yang Allah dah bagi. Kan? Allah dah janji, siapa yang bagi sedekah, dia akan diganti dengan lipat kali ganda, dunia dan akhirat. Buat, tak apa. Kan? Jangan takut. Kalau duk main, berkira, memanglah ada duit lebih, tapi kut-kut sekali lagi jadi apa. Kalau hang bagi sedekah, Tuhan akan lindung hang daripada benda buruk. Itu di antara fadilat sedekah. Pasal nak bagi sedekah dia takut. Kut lagi jadi apa, musibah ke bulan ni tak cukup belanja. Lah, sedekah itulah di antara cara untuk engkau menolak musibah. Nampak tak? Tak, pemikiran tak betul. Kan? Dengan kau bagi sedekah, ikhlas lillahi ta'ala, di antara ganjaran yang Tuhan akan bagi, adalah Tuhan jaga engkau daripada musibah. Kan? Lepas tu kenapa? Kan dia buat anggaran-anggarannya. Subhanallah. Kan? Yang keempat, mufaraqatus syahawat wal hududin nafsiyah. Meninggalkan syahwat dan kehendak jiwa. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, aslu taqwa mubayanatun nahyi wa huwa mubayanatun nafs, fa'ala qadri mufaraqatihim an-nafsa wasalu ila al-yaqin. Asal taqwa ni ialah berpisah dengan larangan Tuhan, berpisah dengan jiwa, kehendak jiwa yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang banyak berjaya menjauhkan dirinya sejauh mungkin daripada syahwat dirinya, kehendak dirinya, dia akan sampai kepada yakin dengan lebih cepat. Ini penting. Ini bukan sahaja cerita tadi menjauhi syubhat, dialah menjauhi kehendak jiwa. Macam mana tadi? Okey. Setengah orang dia ada keinginan nafsu yang besar. Yang nafsu tu mungkin tidak salah, harus. So di sini, apa yang maksud di sini ialah mengekang kehendak-kehendak yang berlebih-lebihan yang walaupun dia harus. Balik kepada asal kaedah kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keelokan Islam seseorang meninggalkan benda yang tidak menjadi prioritasnya. Meninggal yang haram, meninggalkan yang haram tu pastilah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan perkara yang harus yang berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan. Memanglah engkau orang yang kaya, engkau orang yang gaji besar, kan? Tiap-tiap bulan pergi melancong luar negara, logik akal ke? Ya? Jadi dia menyebabkan bila dia duk melayan nafsu dia yang suka melancong itu, dia kurang bersedekah. Ya? Mungkin sayang, takut nak sedekah pasal apa, dah prepare nak lebihan gaji tu nak sekian. Kereta duk ada, elok lagi, boleh pakai lagi. Ya, cantik lagi, baru habis bayar. Duk elok lagi.
kan, nampak macam baru, duk kilat lagi, ya, muat lagi dengan jumlah family, ruang pun lebih lagi, kereta pun cukup selesa elok, keluar kereta baru teringin, duk terliuk, kan? Itu kehendak jiwa yang berlebih-lebihan, kan? Berlebih-lebihan. Bini ada seorang ni pun tak terlayan lah, kan? Nak jaga, tak terjaga, kan? Tiba-tiba nampak orang lain teringin nak poligami pula. Kekang nafsu dulu. Walau benda tu harus, tapi harus tanpa diukur pada badan sendiri, mungkin jadi benda tu sebenarnya tak harus pada kita. Nenek moyang pesan ukur baju di badan sendiri. Baju harus. Kan? Apa hukum Ustaz? Saya baju size L, saya beli baju size triple XL. Harus tak Ustaz? Soalan, contoh, kalau kita nak bagi faham masalah ni. Dari segi nas tidak ada yang melarang. Tapi what for? Engkau pakai baju size L, engkau beli baju size triple XL untuk apa? Boleh pakai? Tak pakai, dia mengelebih. Kan? Saya tak ada anak kecil Ustaz, tapi saya suka nak beli baju baby. Boleh tak Ustaz? Tak. So bayangkan, gunakan analogi akal anda untuk faham isu ini. So orang kata tak salah Ustaz. Memanglah tak salah, tapi padankan dengan awak. Kan? Benda harus ni dia tak statik. Harus dia bukan satu yang statik kekal, harus itu. Harus dibawa oleh arus. Macam kita dah bincang dulu. Kita ingat tak dulu masa kita belajar dakwah-dakwah? Harus ini dia boleh dibawa oleh arus menjadi wajib, menjadi sunat, menjadi makruh, menjadi haram. Ya? Mengikut keadaan si pelaku, keadaan luar. Ya? Tengok kawan dia kahwin 2, kahwin 3, dia pun teringin. Lah kali tak ada bini terus. Nak buat apa? Kan? Allah Ta'ala tak suruh kita poligami. Tuhan suruh kita, Tuhan hanya mengharuskan poligami. Mengharuskan, mengizinkan. Nah, bagi yang mampu sungguh, yang memang ada keperluan, ya silakan. Islam bukan menggalakkan poligami, Islam tidak melarang poligami, Islam mengizinkan dan membenarkan. Itu je. Contoh. Nak kereta yang mahal-mahal, gaji tak padan. Keluar X90, nak teringin nak X90, padahal dia baru beli X70. Segala features yang ada pada X70, X50 yang dia pakai tu pun tak ada habis lagi. Explore. Kan? Cushion yang belakang tak sentuh lagi. Pasal apa? Dia dengan bini dia, dengan anak dia cukup kat depan. Hak belakang tu tak sentuh pun. Tak siapa duduk pun. Ruang kosong. Teringin nak beli kereta hak baru pula, nak tukar pula. Huzuzun nafs ni kadang-kadang dia boleh mencalarkan keyakinan. Bila kita tak kawal keinginan kita yang harus tadi, dia boleh mencalarkan. Lama-lama dia boleh jadi benda yang tak elok. Dia boleh balik kepada syahwat yang dicela. Boleh balik kepada syahwat yang dicela. Macam kita kata tadi lah, yakin tu dia boleh berubah jadi dilarang. Harus.
Kemudian yang kelima, ini at-tafakkuru fil adillati allati tusilu ila al-yaqin. Berfikir, contemplate berkenaan dalil-dalil yang boleh membawa kepada yakin. Ini kita akan, nanti dia akan datang bab lepas ni, bab tafakkur. Tafakkur, ya. Jadi ini kita akan elaborate lebih lagi lah, insya-Allah taala. Ya, bab yang kelima ni, poin yang kelima ni, sebab yang kelima membawa yakin ni, dia akan jadi satu elaboration yang lebih besar pada bab yang khusus datang lepas ni, bab tafakkur. Dan kita disuruh merenung, tafakkur. Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Langsung merenung langit, binatang, gunung ganang, permukaan bumi. Untuk apa? Untuk menambah keyakinan. Yang kita sebut tadi, merenung dalil yang bawa pada yakin. Walaupun kita beriman, kita orang Islam based on didikan mak bapak ataupun ikut-ikutan, tapi kita kena cari dalil, ya, untuk upgrade iman kita daripada iman secara taklid kepada iman secara qanaah, secara memang saya terima dan percaya based on dalil-dalil ini. Ini penting untuk kita upgrade tahap iman kita supaya dia tidak mudah digoncang oleh syubhat tadi. Maka kalau kita tidak mengambil perhatian dalam masalah ini, tafakkur berkenaan dengan dalil-dalil yang membawa kepada keyakinan, itulah dia akan menggoncang iman bila datang syubhat. فكلما تواردت البراهين المسموعة والمعقولة والمشاهدة على قلب العبد كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه وهذا شيء مشاهد. Bila semakin banyak bukti-bukti secara yang didengari, yang difikir, yang dilihat ke atas hati seorang hamba, bertambah yakinnya. Sebab itu Nabi Ibrahim AS dia kata, ya, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Dia ingatlah ketika mana Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau hidupkan yang mati. Tuhan kata, apa kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Kenapa nak tengok? Tuhan nak uji soalan itu. Dia kata, qala bala, bahkan aku memang beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hatiku menjadi tenang, yakni melihat kepada dalil, bertambah yakin, bertambah iman. Lepas tu para ulama tafsir mengatakan maksud liyatma'inna qalbi ay liyazdada imani, supaya imanku bertambah, yakin tu bertambah. Jadi kita kata tak sama ilmul yaqin dengan ainul yaqin. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya dia dapat ainul yaqin, melihat dengan mata kepalanya sendiri yang mati dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau nabi-nabi ni adalah abul anbiya, bapa para nabi, Khalilur Rahman, kekasih agung Allah Subhanahu wa taala, minta nak tengok dalil supaya nak bertambah iman, apatah lagi kita, ya, yang iman ni cukup-cukup makan, ya. Jadi lagilah kita kena tambah dengan ilmu, ya, nak meningkatkan daripada kita ni, daripada ilmul yaqin jadi ainul yaqin, dan akhirnya sampai kepada haqqul yaqin.
Jadi sebab tu kita kena perogohkan keyakinan. Dalam Islam dia tidak ada konsep mengangkat dan mengagungkan syak. Ini juga benda yang bahaya. Di dunia barat, mereka begitu seronok kalau mereka mengangkat pemikiran skepticism, sikap ragu kepada segala perkara. Dalam Islam tidak. Kita ada benda yang kita yakin. Kita ada usul, mabadi', ya, keyakinan. Asal kita dalam meneliti satu benda, al-aslu baqa'u makan ala makan. Kekal sesuatu atas keadaan dia. Kalau benda tu benda yang memang tidak meyakinkan, yang meragukan, kita jangan yakin. Dan benda yang meyakinkan jangan diragukan. Kan? Jadi contemplation ini, berfikir ini, tafakkur, merenung ayat-ayat Allah Ta'ala, merenung ayat Al-Quran, Kitabullahil Mastur, dan merenung Kitabullahil Manzur. Al-jam'u bainal qira'atain, menghimpunkan dua bacaan. Membaca kitab Allah yang tertulis, Al-Quran dan Sunnah, dan kitab Allah yang terbentang, iaitulah kejadian alam pada sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk, di luar diri mereka dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahawasanya Muhammad itu adalah benar. Ya. Jadi inilah melihat kepada dalil ayat al-ufuqiyah dan al-ayatun nafsiyah, ayat tanda-tanda kebesaran Tuhan pada ufuk, pada luar diri kita, di sekeliling kita, kejadian luar kita, dan pada diri kita sendiri, akan membina keyakinan. Akan membawa kepada yakin, akan membawa kepada qanaah, penerimaan diri bahawa benda yang aku percaya ni memang betul sungguh. Bukan just follow macam itu sahaja. Bukan secara, orang kata apa, taklid secara membabi buta. Ya, ikut saja. Kita tidak mau jadi macam lembu dicucuk hidung. Walaupun betul. Walaupun lembu itu memang tuan yang tarik hidung dia untuk pergi makan di padang ragut. Memang baik dia ikut tuan dia dapat makan. Ya. Tapi lebih baik lagi kalau kita sebagai manusia, kita ikut orang dalam keadaan kita tahu ke mana arah tujunya dan kita tahu dia ni memang jalan yang betul. Beza kalau kita follow orang, follow belakang dalam keadaan follow just for convoy dengan follow sebab memang kita tak tahu jalan. Nah, kalau konvoi kita boleh berhenti, kita boleh tunggu orang tak apa, lagi depan lagi kita berhenti, kita pula boleh bagi cadangan, boleh berbincang. Kalau kita hanya ikut, kita tak tahu jalan. Kalau kawan tu pun silap, kita pun nanti silap. Dan kita pun tak tahu apa yang ada di depan dan sebagainya. Kalau ada kereta lain potong tengah kita, kita dah tak nampak kereta kawan kita ikut tu, kita dah gelabah. Itulah. Berbanding kalau kita ikut dalam keadaan kita tahu jalan. Jadi ini, mengikut dengan ilmu ini, taklid yang celek ini, inilah yang perlu diamalkan. Sekurang-kurangnya kita taklid dengan celek. Bukan taklid dengan sekadar taklid. Ya. Kita kena yakin sepenuh jiwa kita bahawa apa yang kita ikut benar itu memang benar, kita tahu dalilnya. Ya. Jadi inilah yang kita boleh ambil berkenaan dengan sebab-sebab yakin. Kemudian Musannif rahimahullah mendatangkan thamaratul yaqin, hasil buah daripada keyakinan. Apakah faedah yang kita dapat daripada yakin ini? Iaitulah apabila yakin itu dah bercampur dengan hati manusia, melimpahkan kepada hatinya cahaya dan penerangan. Betul. Kita akan mendapat keterangan jiwa, yakin. Kita akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di atas keyakinan. Kita tidak akan sama-sama lagi tadi. Betul Nabi kata, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh ramai orang. Maknanya ramai juga orang yang tahu. Kita nak masuk dalam golongan yang ramai tahu.
Bukan golongan yang ramai tidak tahu. Nabi tak kata aktsarun nas la ya'lamuhum, la ya'lamuhun. Nabi kata wa la ya'lamuhun katsirun minan nas. Katsir minan nas maknanya di sini ada banyak lagi orang lain pula yang satu camp lagi depa tahu, boleh beza benda yang sama-sama ni tak sama pada mereka. Iaitu orang yang ada basirah, kecelikan hati dan jiwa. Bahawa ianya adalah sebab bagi mendapat petunjuk kejayaan di dunia dan akhirat. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, Allah petunjuk hatinya. Apa makna beriman di sini? Yakin, menyerahkan diri, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila datang musibah. Bila datang masalah musibah, orang yang yakin akan mendapat petunjuk. Allah Ta'ala cerita pasal Al-Quran. Kita dah belajar baru ni. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yakin yang mendapat petunjuk dan mendapat hidayah daripada Allah dan kejayaan dunia dan akhirat. Dia memberikan kepada jiwa kita zuhud di dunia dan pendek angan-angan. Bila kita yakin dengan hari akhirat, yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, kita akan zuhud dengan apa yang ada pada manusia. Zuhud ni maknanya kita tidak mengharap. Kita tak orang kata apa? Tak ada tertunggu-tunggu menanti-nanti apa ganjaran yang ada pada manusia di dunia ini. Tidak ada. Kita nanti-nanti ganjaran akhirat yang kita yakin dan pasti. Dan tidaklah panjang angan-angan kita itu seolah macam kita nak hidup sampai ratusan ribuan tahun lalu kita tidak beramal dengan bersungguh-sungguh. Yang akan memendekkan angan-angan yang sia-sia itu dengan yakin sungguh-sungguh dengan hari akhirat. Membuahkan kita mendapat manfaat dengan ayat-ayat dan bukti-bukti yang Tuhan bagi. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan pada bumi ini terdapat tanda-tanda bukti keesaan Tuhan bagi orang yang yakin. Tanpa yakin kita tak ada. Atau Nabi Musa kata kepada Firaun, Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Orang Firaun tanya, wa ma Rabbul alamin? Apa itu Tuhan sekalian alam? Musa kata, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kamu tahu Firaun bukan cipta langit dan bumi? Tidak. Firaun bila dia kata ana rabbukumul a'la, dia nak masukkan apa dengan rabbukumul a'la tu? Nah, ni pembuat undang-undang tertinggi. Maksudnya undang-undang dia adalah muktamad di dalam negeri Mesir. Dia yang menghalal dan mengharamkan. Tidak ada lagi yang atas daripada dia yang boleh tentukan apa yang halal, apa yang haram. Dia tak berani dakwah kata dia cipta langit dan bumi, kita tak. Jadi mengetahui bahawa Firaun tidak mencipta langit dan bumi, ini adalah yakin. Dan daripada titik tolak keyakinan inilah yang akan membawa mereka kepada kufur dengan Firaun dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin. Annahu yuwallidu sabr, akan melahirkan kesabaran. Dengan yakinlah kita akan sabar di atas segala ujian yang Allah beri. Kalau tidak yakin bagaimana dengan janji-janji Allah? Ya, kita mungkin akan putus asa, putus harapan. Nasallallahu al-afiyah. Redha dengan takdir Allah, macam kita dah baca ayat tadi, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang yakin, dia redha dengan apa yang Tuhan tetapkan. Ataupun paling kurang dia sabar. Doa Atha al-Khurasani, dia kata, Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibat dunya wa hatta na'lama annahu la yusibana
illa ma kutiba lana wa la ya'tiyana min hadzal rizq illa ma qasamta lana bih. Ya Allah, berilah kepada kami keyakinan kepadamu sehingga mudah kepada kami segala musibah dunia, dan kami tahu tidak menimpa kami melainkan apa yang dah ditetapkan untuk kami, dan tidak datang daripada kepada kami rezeki melainkan engkau yang telah berikan dengannya akannya. Jadi yakin, sampai kita yakin tidak ada musibah melainkan daripada Allah, tidak ada rezeki melainkan itu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Bila yakin macam itu, dia redha dengan apa yang dia dapat daripada Allah. Berubahnya bala kepada nikmat, ujian kepada kurniaan pada neraca orang yang yakin. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Apabila datang kepada Nabi SAW dan para sahabat, orang munafikin kata ni, orang musyrikin dah berkumpul, berhimpun nak serang kamu, maka takutlah. Tapi Nabi dan para sahabat kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah dan sebaik-baik wakil, penjaga. Maka apa yang jadi? Fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum su', tak kena kepada mereka keburukan. Dengan yakin, bala menjadi nikmat, ujian menjadi kurniaan. Sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala itu menguji dengan kadar cintanya kepada hamba. Allahu Akbar. Dan Allah tidak uji kita melainkan dengan ujian yang kita mampu hadapi. Nas'alullah al-afiyah. At-tawakkulu 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Ni kita akan sampai bab tawakal. Tawakal dan yakin ni ada, tawakal lebih tinggi sikit. Tawakal adalah hasil natijah daripada yakin. Bila dia yakin, maka dia tawakul. So nanti kita akan bahas apa dia makna tawakul sampai babnya, insya-Allah taala. Membawa orang yang ada keyakinan itu menghadapi segala bahaya. Ya. Bila datang mara bahaya, dia perlu menempuh risiko. Dia, kalau dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak takut, tidak gentar. Inilah sahabat sanggup berhadapan dengan musuh, berjihad, mengorbankan harta dan nyawa. Kerana apa? Kerana dia yakin dengan janji dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar adalah pembuah, adalah yang boleh menghasilkan kembang kepada yakin. Dan dengan sabar dan yakin, siapa yang ada padanya sabar dan yakin, dia akan mencapai kedudukan imamah, ikutan dalam agama. Yakin membawa seorang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Macam mana orang nak sungguh-sungguh beribadat? Ya? Sahabat ada yang kena panah tengah semayang, kena tikam, boleh semayang lagi. Pasal apa? Pasal dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Teguh di atas kebenaran, tidak goncang dengan musibah dan juga tidak goncang dengan syubhat. Teguh di hadapan musuh-musuh, tidak gentar, tidak takut dengan ancaman musuh, tidak akan patah balik daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia terpaksa taqiyah nak selamatkan nyawa pun, taqiyahnya sejahtera pasal hati dia yakin, dia tak goncang. Nasallallahu al-afiyah. Orang yang yakin tidak mengenal putus asa. Walaupun kezaliman itu berpanjangan gelapnya. Ya. Umat Islam yakin dengan janji Allah. Kita tak putus asa walaupun setiap bulan, setiap hari kita dengar orang Palestin kena macam-macam. Tapi kita yakin janji Allah benar. Kemenangan akhirnya milik kita. Jadi kita tak putus asa. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang yakin dengan janji Allah, dia tak putus asa walaupun dia rasa permintaannya itu sampai lama tak dikabul-kabulkan, tapi dia yakin. Kalau tak kabul sebiji macam yang dia minta, ada banyak faedah yang dia dah dapat daripada hasil doanya itu.
bahawa amalan ahlinya yang soleh lebih berat di mizan daripada di sisi Allah Ta'ala daripada yang lain. Orang yang makin berat yakinnya. Jadi amalan, ingat ya, jangan ingat sama. Solat, orang yang yakinnya lebih kuat, lebih berat dibanding dengan seorang lagi solat juga tapi yakinnya lebih kurang. Tentulah solat orang yang yakinnya yang kuat ini, ganjaran pahalanya akan lebih berat di atas timbangan Allah Ta'ala berbanding yang ringan tadi. Kerana amalan zahir itu yang memberatkannya di atas mizan ialah sejauh mana beratnya amalan hati. Dan kita dah bincang perkara yang menafikan yakin, iaitulah syak, syubhat yang kita dah sebutkan tadi. Perkara syubhat itu semua yang kita kena jauhi, apa yang kita kena buat. So inilah akhir bab perbincangan kita tentang yakin, dan insya-Allah pada next class bismillah taala kita akan masuk kepada bab yang baru, itulah contemplation, itulah tafakkur, berfikir. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.